sambung latihan pengukuhan untuk topik keseimbangan redox. Okey, so kita akan buat latihan yang lebih sikit. Maka soalan yang pertama, adakah berlaku tindak balas redox bagi setiap tindak balas di bawah ini? Okey, kenal pasti dan terangkan jawapan anda berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. So kita kenal pasti tindak balas redox berdasarkan nombor pengoksidaan. So clue dia, kalau nak senang tengok, kalau dia melibatkan 2 1 2 1 macam ni, so 2 spesies, 1 spesies, 2 spesies, 1 spesies, maka kita katakan dia ni tindak balas redox. Tetapi kalau dia jenis 2 2 2 2, maksudnya ada pair-pair, dia bukan tindak balas redox. Tapi yang tu bukan jawapan yang kita nak lah dari segi penjelasan kenapa dia redox dan bukan redox. Yang tu adalah tips sahaja untuk kita kenal dengan cepat yang mana satu persamaan kimia tu melibatkan tindak balas redox, yang mana satu yang bukan tindak balas redox. Tapi kalau kita nak explain kenapa dia bukan tindak balas redox, kita kena explain dari segi definisi redox tu sendirilah. Terutamanya nombor pengoksidaan yang paling senang sekali. So kita boleh check nombor pengoksidaan. Untuk kuprum 2 nitrat, nombor pengoksidaan kuprum adalah plus 2, nitrat adalah minus 1. Zinc pula, zinc biasa kosong. Okey, untuk zinc nitrat, nombor pengoksidaan dia adalah plus 2, manakala nitrat adalah minus 1. Manakala untuk kuprum saja kosong. Maka kita tengok dekat sini, kuprum daripada plus 2 pergi kepada kosong. Nitrat jadi nitrat negatif 1, samalah, tiada perubahan. Manakala zinc daripada kosong naik jadi plus 2. So ada berlaku perubahan nombor pengoksidaan, maka ini adalah tindak balas redox kerana kuprum nombor pengoksidaan dia berubah daripada plus 2 kepada 0, manakala zinc nombor pengoksidaan dia daripada 0 berubah menjadi plus 2. Itu maka kita katakan dia adalah tindak balas redox. Okey, untuk yang bawah ni pula, plumbum 2 nitrat, plumbum 2 adalah plus 2, nitrat adalah minus 1. Natrium sulfat, natrium plus 1, sulfat minus 2. Plumbum sulfat plus 2, untuk plumbum sulfat minus 2. Natrium nitrat plus 1 minus 1. So kita tengok plumbum plus 2 kepada plus 2 tiada perubahan. Nitrat minus 1 kepada minus 1 pun tiada perubahan. Natrium plus 1 kepada plus 1 tiada perubahan. Dan sulfat minus 2 kepada minus 2 tiada perubahan. So bukan tindak balas redox kerana tiada perubahan nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan, itu saja dia punya penjelasan dia. Okey, nombor 2, persamaan ion keseluruhan yang berikut menunjukkan tindak balas antara hidrogen peroksida H2O super asid dan sulfur dioksida SO2. Okey, berdasarkan persamaan di atas, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi oksigen dan sulfur. So oksigen perubahan dia berapa kepada berapa. So dekat sini sulfur dululah yang senang. Sulfur, macam mana nak kira nombor pengoksidaan sulfur? So S tambah 2 negatif 2 sama dengan kosong. Kita dah tahu dah oksigen, maka kita boleh kira lah. S tolak 4 sama dengan kosong, maka S sama dengan positif 4. Sulfur yang belakang, okey, S tambah 4 negatif 2 sama dengan jumlah sekali negatif 2 lah, jumlah ion dia kan. Okey, S tolak 8 sama dengan negatif 2, S sama dengan negatif 2 tambah 8, S sama dengan positif 6. So daripada positif 4 naik kepada positif 6. Positif 4 kepada positif 6 untuk sulfur. Untuk oksigen kita tengok yang H2O2 ni. Okay, H2O2 2 plus 1 tambah 2 oksigen sama dengan kosong. Maka plus 2 tambah 2 oksigen sama dengan kosong. So kosong ni kita buat palang lah supaya membezakan oksigen dengan kosong kan.
Maka 2 oksigen sama dengan kosong tolak 2. 2 oksigen sama dengan negatif 2. 1 saja oksigen sama dengan negatif 1. Maka oksigen kita daripada negatif 1 kepada negatif 2. Sebab daripada sini negatif 1, yang ni negatif 2, yang ni jadi negatif 2 keseluruhannya. Maka overall perubahan dia adalah negatif 1 kepada negatif 2. Okey. B. Namakan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ejen pengoksidaan mengalami penurunan, manakala ejen penurunan mengalami pengoksidaan. So, penurunan, siapa yang diturunkan? Positif 4 naik positif 6, bukan diturunkan, tapi oksigen negatif 1 turun negatif 2. Maka ejen pengoksidaan adalah H2O2. H2O2. Sebab oksigen daripada H2O2, bukan daripada SO2. Ejen penurunan pengoksidaan. Pengoksidaan adalah sulfur. So, sulfur dioksida, SO2. Tuliskan setengah persamaan penurunan saja, maksudnya H2O2 saja. So, H2O2 dia berubah menjadi SO4 2 minus. Tak, dia berubah menjadi 2H plus silap. SO4 2 minus tu untuk SO2. Maka kalau kita nak balancekan oksigen, kita kena tambah air di belakang. Bila kita dah tambah air, rupa-rupanya kita tertambah hidrogen lebih kan. Kat sini 4 hidrogen, sini ada 2 saja hidrogen. Maka kita tambah 4 lagi H plus. Maka kita punya persamaan yang terakhir dia 4H plus dengan 2H plus ni kita boleh cancel dengan 2H plus. Yang ni tinggal 2 H2O2 tambah 2H plus menghasilkan 2H2O. Yang ni adalah persamaan setengah yang terakhir bila kita cancelkan H plus. Okey, satu eksperimen mengkaji penyesaran logam daripada larutan garamnya telah dijalankan dan pemerhatian direkodkan. So, jalur magnesium dimasukkan ke dalam larutan XNO3 tu. So, ni adalah tentang penyesaran logam lah. Warna hijau, larutan XNO3 tu menjadi pudar, kepingan magnesium nipis, pepejal kelabu terenak di dasar tabung uji. Cadangkan larutan XNO3 tu yang sesuai dan namakan pepejal kelabu yang terenak di dasar tabung uji. Maka larutan XNO3 tu ni warna dia hijau. So, larutan apa yang warna dia hijau? Larutan ferrum 2 nitrat. Larutan ferrum 2 nitrat. Dia warna hijau lah. Pepejal kelabu kita adalah ferrum. Maksudnya ferrum 2 jadi ferrum. Okey, tuliskan setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan. Pengoksidaan adalah magnesium semakin menipis. Menipis ni petanda berlakunya pengoksidaan. So, Mg jadi, kalau dia menipis maksudnya dia jadi ion, Mg2 plus. Maka kita tambah 2 elektron dekat kawasan yang positif. Penurunan kita adalah Fe2 plus. Dia jadi pepejal kelabu terenak Fe. Maka kita tambah 2 elektron dekat kawasan yang lebih positif. Tulis persamaan ion, maka cancelkan 2 elektron, tinggallah Mg tambah Fe2 plus. Jadi Mg2 plus tambah Fe. Nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi X. X kita adalah Fe, daripada plus 2 dia jadi kosong. Daripada plus 2 jadi kosong. Okay, nombor 4, jadual menunjukkan keputusan bagi eksperimen mengkaji penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Satu gas halogen berwarna kuning kehijauan dialirkan ke dalam sebuah tabung uji yang mengandungi campuran larutan kalium iodida dengan CH3CCl3. Okey, lapisan larutan aqueous berwarna perak, manakala lapisan 111 trikloroetana berwarna ungu. Dalam tabung uji ni yang warna perak dan warna ungu. So, ni warna ungu,
Yang ni warna perang. Yang ni adalah aqueous. Yang ni adalah CH3 CCl3. Okey, namakan gas halogen yang dialirkan. Gas halogen tu berwarna kuning kehijauan. So namakan dia adalah gas klorin. Sebab gas klorin warna dia kuning kehijauan, bromin warna dia perang, iodine warna dia perang. Nyatakan hasil tindak balas yang dapat dikesan. Okey, yang kita dapat kesan kat sini warna ungu. Ungu maksudnya bertanda adanya iodine. Kalau dia jadi warna perang, dia petanda dia ada bromin. Kalau dia tiada warna ataupun warna kuning-kuning sikit, hijau-hijau sikit, itu maksudnya ada klorin. Tuliskan setengah persamaan pengoksidan, penurunan dan persamaan ion. Okey, pengoksidaan. Pengoksidaan maksudnya pertambahan nombor pengoksidaan. So dekat sini dia melibatkan Cl2 kita tambah dengan Ki, dia akan jadi KCl tambah I2. Maka kalau kita balance dia macam ni lah. So daripada kosong Cl2 ni dia jadi minus 1. So kosong jadi minus 1, penurunan. Daripada minus 1 Ki ni untuk I dia jadi kosong. So minus 1 naik kosong, pengoksidaan. So pengoksidaan kita adalah I minus jadi I2. Maka balancekan bilangan atom 2 iodin tambah bilangan elektron dekat kawasan yang lebih positif sebanyak 2 elektron sebab ada 2 minus. Okey, setengah persamaan penurunan klorin dia akan jadi klorida. Tambahkan bilangan atom 2 klorin 2 klorida tambah 2 elektron dekat kawasan yang lebih positif sebanyak 2. Persamaan ion kita cancelkan 2 elektron kita, tinggallah 2I minus tambah Cl2 jadilah I2 tambah 2 Cl minus. Okey, berdasarkan nilai E0 susun atom atau ion yang berikut dalam tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Yang ni soalan dah banyak kali dah kita buat. Kita kena make sure persamaan kita ni dalam segi penurunan, reduction mengikut convention IUPAC. Tetapi yang dia bagi dekat sini daripada A nombor pengoksidaan kosong jadi nombor pengoksidaan plus 2. Yang ni adalah oxidation, pengoksidaan. So apa yang kita kena buat, kita kena tukar dia jadi penurunan. So bila tukar jadi penurunan, A2 plus tambah 2E minus jadi A. Terbalikkan sahaja, E plus tambah E minus dia jadi D. C3 plus tambah E minus dia jadi C2 plus. Dia macam tu saja, terbalikkan. Bila kita terbalikkan sebab kita nak follow convention penurunan, maka nilai E0 kita ni kita kena ubah tanda. Maka daripada positif kita tukar jadi negatif, yang negatif kita tukar jadi positif. Macam tu lah. Itu kaedah dia. Pastikan kita make sure kita tahu dia dalam penurunan ke dia pengoksidaan. Kalau penurunan tak payah ubah apa-apa E0. Kalau dia pengoksidaan, ubah arah kita punya persamaan kita tu dan ubah juga tanda E0. Okey. So ejen pengoksidaan yang mana? Disebabkan kita tahu dia ni penurunan, maka bahan penurunan tu adalah ejen pengoksidaan. Manakala hasil dia adalah ejen penurunan. Okey, so ejen pengoksidaan dia mengoksidakan, so dia kena positif. Ejen penurunan dia menurunkan, so dia kena negatif. So siapa yang nilai lebih positif kita letak paling hujung, dia paling kuat. So dekat sini yang paling positif adalah positif 0.8 lah. So B plus, kita ambil yang B plus dulu. B plus, lepas tu lepas B plus, yang paling positif seterusnya adalah C3 plus. C3 plus dan akhir sekali A2 plus. Ejen penurunan, kalau kita nak follow nombor-nombor pun boleh, tapi kalau secara logiknya dia adalah terbalik lah. So A, lepas tu C2 plus, lepas tu B. Dia terbalik saja daripada ejen pengoksidaan.